Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dalam siri kedua kita akan sambung lagi tentang perbincangan kita mengenai bahasa Arab yang kita ingin fokuskan kepada bahasa Arab itu sebenarnya bahasa yang mudah. Jadi kita cuba nak bayangkan bahawa pembelajaran bahasa Arab tidaklah begitu susah sebagaimana yang mungkin dianggap oleh kebanyakan pelajar-pelajar bahasa Arab. Kali ini Ustaz akan fokuskan tentang, sebelum kita nak belajar terus ataupun nak memahami bahawa bahasa Arab itu mudah, ada baiknya dalam siri ini kita akan nyatakan tentang apabila kita sebut saja bahasa. Jadi bahasa Arab ataupun mana-mana bahasa, sebenarnya apa itu bahasa? Jadi sebenarnya bahasa Arab ini adalah bahasa yang hidup, bukan bahasa yang mati. Maka kalau kita belajar bahasa Arab, sudah tentu kita akan melayani bahasa ini dengan kita melayani sebagai satu bahasa yang hidup. Yang kedua, bahasa Arab ini ataupun mana-mana bahasalah di dunia ini, dia merupakan satu bekas kepada pemikiran, kepada ilmu pengetahuan. Sebagai contohnya, kalaulah bahasa Arab dengan agama Islam, maka bahasa Arab itu dianggapkan sebagai bekas, dan agama Islam ataupun ilmu Islam itu adalah merupakan bahan yang terdapat dalam bekas. Jadi kalau kita ingin memahami ingin memahami ilmu-ilmu Islam, sudah tentu bekas yang sesuainya adalah bahasa Arab. Maka bahasa Arab dan ilmu Islam itu adalah saling perlu memerlukan. Tanpa bahasa Arab kita tidak boleh memahami ilmu Islam dengan begitu tepat. Maka sebab itu mana-mana ilmuwan Islam, rujukan mereka adalah melalui bahasa Arab. Mereka tidak boleh merujuk ilmu Islam itu dengan bahasa lain, sebab bahasa lain tidak mampu untuk membawa ilmu Islam itu dengan begitu tepat. Jadi itu yang kedua, bila kita sebut bahasa, bahasa merupakan sesuatu yang hidup. Bahasa juga merupakan satu bekas untuk kita menampung, menyimpan ilmu-ilmu. Bahasa juga, kita kena ingat bahasa ini juga merupakan alat untuk kita berkomunikasi. Jadi mana-mana bahasa sudah tentu digunakan pakai untuk berkomunikasi. Manusia boleh mati dan manusia boleh kaya dengan sebab penggunaan bahasa dia. Kalau dia tidak mampu mengatakan sesuatu, mungkin dia akan mati kelaparan. Kalau dia lapar, dia tak mampu nak menyatakan dengan tepat bahawa dia itu memang lapar, maka dia mungkin akan mati. Maka bahasa ini suatu benda yang diperlukan oleh manusia dalam kehidupannya. Berlaku juga pada bahasa Arab. Jadi tentang keperluan kepada bahasa ini adalah berlaku juga kepada bahasa Arab. Dia berlaku kepada semua bahasa dan berlaku juga kepada bahasa Arab. Satu perkara lagi, bahasa ini juga merupakan sesuatu yang di luar, yang kita panggil dalam bahasa Arab al-lughatu i'tibatiyatun. Dia terjadi dengan sendirinya, kita tak boleh kawal. Jadi sebab itu dalam bahasa kita tidak boleh mengatakan pelik. Kalau katakanlah orang Melayu Kelantan dia bercakap macam ni, tiba-tiba kita dengar orang Kedah bercakap macam lain pada benda yang sama, kita tak boleh, kita tidak berhak mengatakan peliknya bahasa orang Kelantan ni, peliknya bahasa orang Kedah. Tak boleh. Sebab itu memang luatun i'tibatiyah. Jadi setelah kita memahami apa itu bahasa, dan bahasa Arab ni sebahagian daripada bahasa yang Ustaz sebut tadi, kita pergi pula kepada perkara yang kedua. Hari ini dalam siri ini Ustaz ingin mengatakan bahawa apa yang sebenarnya yang menentukan susah atau mudah mempelajari bahasa Arab. Apa yang menjadi penentu kepada mudah ataupun sukar bahasa Arab? Sebab setengah orang mengatakan tidaklah payah belajar bahasa Arab, mudah je. Setengah orang mengatakan payah. Jadi yang menjadi penentu kepada mudah
ataupun susah belajar bahasa Arab ini, dia adalah berkisar kepada objektif tujuan yang kita belajar. Jadi kalau tujuan kita belajar hanya sekadar untuk komunikasi sahaja, maka hendaklah kita mencari pendekatan komunikasi untuk kita belajar. Jadi kalaulah kita tujuan pergi belajar bahasa Arab, saya nak bercakap, saya nak berkomunikasi, saya nak merantau di seluruh dunia Arab, nak guna bahasa Arab, tiba-tiba kita menggunakan pendekatan yang diamalkan, yang diajarkan di pondok-pondok pengajian kita, memang tak boleh. Sebab di pondok, objektif pengajian mereka berbeza daripada bahasa yang kita letak objektif tadi. Jadi untuk menentukannya mestilah kena ada objektifnya biar jelas. Yang kedua, mesti ada pendekatan cara guru itu mengajar kepada apa yang kita mahu dan cara kita belajar. Jadi kalaulah objektif kita untuk berkomunikasi, pendekatan guru tidak menggunakan cara komunikasi, guru mengajar kita dalam bentuk terjemahan, ambil ayat, dia terjemah dan kita hafal perkataan ni, itu juga tidak mencapai objektif kita. Jadi perkara kedua tadi ialah pendekatan guru dan pendekatan kita belajar. Yang selebihnya ialah latihan dan pengukuhan. Jadi latihan tu perlu dibuat sebab apa yang kita belajar, kita akan lupa. Sebab mungkin kita berjumpa dengan guru hanya 1 jam, mungkin 1 hari 1 jam. Jadi 23 jam lagi sebelum kita nak jumpa pula semula, 24 jam selepas tu kita nak jumpa pula. Kalau kita tak mengulang kaji, kalau tidak ada latihan, kalau kita tidak membuat pengukuhan, maka sudah tentu banyak perkara akan hilang. Jadi objektif biar jelas, pendekatan belajar biar betul, latihan dan pengukuhan tu biar sentiasa ada. Itu saja untuk siri ini. Dan untuk siri ketiga, kita akan buktikan bahawa bahasa Arab ni sebenarnya belajarnya mudah sekiranya kita dapat belajar mengikut objektif yang kita nak capai dan pendekatan yang betul dengan ada pengukuhan yang tepat. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.